warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat bertemu lagi para penonton sekalian. Selamat menunaikan ibadat puasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita kali ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton sekalian, pada kali ini kita melaksanakan ibadat atau puasa di bulan Ramadan dalam suasana yang berbeza daripada tahun-tahun yang sebelum ini. Pada tahun ini kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu wabak yang dahsyat, iaitu wabak COVID-19. Rentetan daripada itu, pada tahun ini juga kita menunaikan satu ibadat sunat yang terdapat daripada bulan Ramadan yang sangat dituntut melaksanakannya, iaitu ibadat solat sunat tarawih di rumah. Pada tahun-tahun sebelum ini kita semua berduyun-duyun melaksanakan ibadat solat sunat tarawih ini di masjid-masjid, di surau-surau, ataupun di tempat-tempat yang telah dikhaskan. Pada tahun ini kita keseluruhan umat Islam menunaikan solat sunat tarawih di rumah masing-masing. Mudah-mudahan walaupun di rumah, walaupun di mana saja kita menunaikan solat sunat tarawih, kita tetap bersungguh-sungguh untuk menunaikannya. Dan kita berharap kita tidak akan tertinggal pun sekali ibadat solat sunat tarawih pada tahun ini. Sidang penonton sekalian, marilah kita mengimbau, walaupun kita sudah menunaikan solat sunat tarawih pada malam-malam sebelum ini, kita mengimbau kembali berkaitan dengan solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ini ada satu jenis sunat solat yang dikerjakan pada bulan Ramadan sahaja. Tarawih ini disebut juga dengan Qiyamul Ramadan, kerana sembahyang tarawih dikerjakan setelah mengerjakan solat fardu Isya dan waktunya berpanjangan sehingga akhir malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menggalakkan sembahyang tarawih ini, sebagaimana satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menggalakkan sembahyang sunat tarawih sekalipun baginda tidak mewajibkannya. Baginda bersabda, siapa yang mengerjakan Qiyamul Ramadan semata-mata kerana iman dan mengharapkan ganjaran, maka diampuni dosa-dosanya yang lampau. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi Qiyamul Ramadan atau solat sunat tarawih ini menghidupkan malamnya dengan mengerjakan solat tersebut. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sembahyang atau solat sunat tarawih di masjid. Kemudian ramai sahabat yang mengikutinya. Dan pada malam berikutnya baginda mengerjakannya lagi di masjid. Sahabat-sahabat yang datang pun semakin ramai. Pada malam ketiga, para sahabat berkunjung di masjid menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda tidak hadir. Esok pagi
Rasulullah berkata pada mereka, sesungguhnya aku melihat sambutan kamu sebenarnya. Oleh itu aku tidak datang pada malam itu hanya kerana takut sembahyang itu diwajibkan ke atas kamu. Dan peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan. Sidang penonton sekalian, apakah kelebihan solat sunat tarawih ini? Saya menyatakan di sini, diriwayatkan daripada Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan solat, sebenarnya hadis yang saya baca tadilah, siapa yang mendirikan solat sunat tarawih dalam bulan ini dengan penuh keimanan dan mengharapkan keridaan Allah, akan diampunkan segala dosa yang dia lakukan sebelum itu. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apakah kelebihan? Yang pertama, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ini dijelaskan daripada hadis yang saya nyatakan tadi, di mana Rasulullah menggalakkan sahabatnya berqiyam Ramadan tanpa menyuruh mereka dengan kesungguhan yang tinggi dan akan mengharapkan pahala yang besar. Yang kedua, solat sunat tarawih ini dalam satu hadis daripada riwayat An-Nasa'i dan Ahmad serta Ibnu Khuzaimah, ianya mengembalikan sebagaimana hari ibunya melahirkan. Hadis Nabi daripada Abdurrahman bin Auf, baginda menyatakan bahawa barang sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan berqiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, dia akan keluar daripada dosa-dosanya seperti mana ibunya melahirkan. Yang ketiga, satu hadis daripada Amru bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, bahawa datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah pendapat Tuan sekiranya saya bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Tuhan adalah utusan Allah, dan saya bersolat 5 waktu, menunaikan zakat, serta berpuasa pada bulan Ramadan dan berqiyam Ramadan, maka dari golongan siapakah saya ini, ya Rasulullah?" Maka jawab baginda, dari kalangan para siddiqin dan syuhada. Hadis riwayat Al-Bazzar, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Dan yang keempat, ditulis baginya seumpama berqiyamul lail. Abu Zar menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berqiyam pada bulan Ramadan bersama-sama imam hingga selesai, ia akan ditulis baginya ganjaran seumpama berqiyamul lail. Hadis ini riwayat Tirmizi dan hadis ini adalah kategori hasan sahih. Inilah di antara fadilah-fadilah besar bagi orang yang mengerjakan solat sunat tarawih ini. Dan kelebihan-kelebihan tersebut tidak tertentu pada malam-malam yang tertentu sahaja. Bahkan ianya adalah umum bagi solat sunat tarawih sepanjang bulan Ramadan. Semuanya ini dapat diperolehi dengan kemurahan rahmat Allah SWT bagi mereka yang bersungguh-sungguh mengerjakannya
atau melaksanakan. Sidang penuntut sekalian, mudah-mudahan dengan penerangan berkaitan dengan solat sunat tarawih serta fadilat umumnya, ia dapat tersebar secara lebih luas dan dapat difahami oleh setiap mereka yang mengerjakan solat sunat tarawih, insya-Allah. Jadi para penonton sekalian, demikianlah, kita berharap ianya menjadi panduan dan pengetahuan kepada kita semua, sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.